جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sama-sama diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan ganjaran pahala orang-orang yang berada dalam majlis ilmu, dan kita juga diberi kepahaman yang baik dan juga kekuatan untuk beramal dengan apa yang kita belajar. Baik, kita akan terus tuan-puan kepada tajuk kita. Kita akan tajuk yang terakhir, iaitu rukun yang ketiga di dalam kitab kita ini. Dalam sistem jual beli ataupun dalam akad jual beli ada 3 rukun asas dan ada 6 rukun secara detail. Itu kita sedang bincang rukun yang ketiga yang terakhir, iaitu barang, syarat sah barang yang kita tukarkan ataupun yang kita beli. Ada 5 terma dan syarat untuk sah barang itu dijual beli. Kita akan buat kesimpulan syarat yang kelima, syarat sah barang yang kelima. Bukan semua barang tu kita sah jual beli. Dia mesti mengikut peraturan yang telah diperuntukkan di dalam peraturan jual beli menurut mazhab kita. Peraturan yang kelima, sah jual beli barang itu mesti dilihat ataupun mesti diketahui secara terperinci maklumat berkaitan dengan barang yang kita jual. Kita kena tahu dan juga kita kena tengok. Itu dia punya syarat yang terakhir, yang kelima. Ada 4 syarat sebelum ini telah kita bincang, iaitu syarat pertama, mestilah syarat sah jual beli itu barang yang suci, tak sah jual beli barang yang najis. Syarat pertama kita dah bincang macam mana cara untuk kita beli najis. Untuk kita beli najis, dia kesimpulan, tak silap kita tak baca lagi cara melihat tu. Kita just buat kesimpulan. Ke dah masuk riba dah? Saya pun tak ingat. Dah tanda masuk riba dah? Oh riba? Okey. Okey, nasib baik tanda. Tidak kita ulang balik. Lambat habis demi ulang yang sama. Okey, settle tuan-tuan, jual beli dah settle dah. Jadi kita dah clear tajuk jual beli. Jadi malam ni nak masuk tajuk baru, iaitu tajuk riba. Ni antara topik yang hangat tuan-tuan, topik yang agak agak complicated untuk kita bincang. Dia bukan senang sebenarnya riba ni, dia mudah untuk kita hukum saja. Pantas lebih riba, mudah. Tapi mengaji dia akan tahu, apabila kita belajar, dia bukan mudah untuk kita hukumkan setiap transaksi itu riba. Bukan apabila kita tengok lebih sahaja terus boleh hukum riba. Dia ada dia punya flow dia ataupun cara untuk kita hukumkan. Dia punya disiplin ilmu, kita mesti follow dia punya step ataupun langkah-langkah yang telah diperuntukkan di dalam modul kita ini ataupun di dalam kitab riba. Baik, sebelum kita nak masuk riba tuan-tuan, kita dah clear jual beli. Dia kalau kita tak clear jual beli, memang kita akan bela riba. Sebab riba ini dia ada 4 jenis riba. 3 riba berlaku dalam jual beli. Dia yang panjang lebar bincang ialah riba dalam jual beli. Adapun riba hutang, riba yang keempat, dia simple saja. Mudah untuk kita untuk kita implement ataupun untuk kita praktis, ataupun untuk kita faham bagaimana cara praktis riba hutang. Riba yang keempat. Ini mazhab kita. Tuan-tuan jangan keliru dengan mazhab orang lain. Dia banyak riba mazhab lain. Mazhab Hanafi, Maliki, dia ada riba jahiliyah. Dia banyak riba dia. Dalam pinjaman, ada qaul di dalam mazhab Hanafi, terlibat juga riba. Itu riba dalam mazhab orang lain. Kita fokus kepada mazhab kita dulu, iaitu riba berlaku pada 4 perkara. Baik.
Jadi jual beli tuan-puan, kalau saya buat rumusan jual beli ini dari sudut akad. Sebab kita akan bincang bab riba berkaitan dengan jual beli. Untuk pastikan transaksi jual beli ni sah, mesti kita jaga dia punya rukun jual beli dan peraturan sah setiap rukun. Itu basic. Kalau rukun ada 6, penjual, keduanya pembeli, ketiganya barang, keempatnya price, duit, kelimanya lafaz ijab, saya jual barang ini, keenamnya lafaz qabul, saya beli barang ini. 6 itu dia panggil rukun, komplit 6. Itu asas. Dan cara untuk kita nilai setiap rukun itu mesti memenuhi peraturan sah yang telah diperuntukkan dalam peraturan jual beli. Bukan cukup saja rukun terus boleh implement jual beli. Tak, dia kena tengok setiap penjual yang macam mana boleh terlibat dalam sistem jual beli, pembeli yang macam mana boleh terlibat dalam sistem jual beli, barang yang macam mana yang boleh dijual beli, bukan semua barang, dan juga duit ataupun price yang macam mana boleh ditukarkan, dan juga cara untuk kita ucap ijab dan qabul. Kesemua itu mesti lengkap dalam satu transaksi. Kalau tak lengkap rukun ataupun lengkap rukun tapi tak boleh memenuhi peraturan, maka tak boleh implement jual beli. Apabila tak boleh implement jual beli, kita dah sebut sebelum daripada ni tuan, ada akad alternatif lain. Tak perlu kita berpindah kepada mazhab lain. Kalau orang yang ada asas, ada basic dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, boleh terus tukar, pindah kepada mazhab lain. Tapi bagi kita orang awam yang tidak ada basic dalam mazhab Hanafi Maliki ni, kita boleh berada dalam mazhab Syafi'i. Cuma kita boleh pilih alternatif lain. Alternatif yang kedua, kita boleh pilih nama dia lah jual beli mu'attah yang tidak ada ijab qabul. Ini pilihan kedua. Kita nak berada pada jual beli juga, tapi jual beli sebenar tak boleh, tak cukup rukun. Tidak ada ijab contoh, tidak ada qabul. Maka pilihan kedua, kita niat aku mengikut ataupun aku beramal dengan jual beli mu'attah, jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Ini sah yang diterjemah Imam Nawawi. Ataupun yang ketiga tuan, nak implement jual beli tak cukup rukun, bukan tidak ada ijab qabul, rukun tak cukup, ataupun rukun cukup tetapi tak boleh nak memenuhi syarat. Contoh jual beli online tuan, rukun cukup, pembeli ada, penjual ada, kita deal dengan penjual secara online, barang ada duduk dekat penjual, kalau tak sampai belum belum dipost kepada kita. Ijab dan qabul boleh tulis guna WhatsApp, ijab dan qabul. Boleh guna ijab melalui tulisan, kita dah belajar. Boleh qabul melalui tulisan. Dan boleh qabul melalui syarat. Tetapi di mana yang tak cukupnya? Yang tak cukupnya ialah syarat sah. Syarat sah dalam mazhab Syafi'i mesti serah menyerah barang dalam majlis akad. Tak boleh dalam majlis maya. Secara digital tak boleh. Maya tak boleh. Dia kena real, dia kena fizikal. Serah menyerah itu air dengan duit. Kalau post tuan-puan tak berlaku transfer, dengan postage ini tak berlaku serah menyerah dalam majlis akad. Penjual ada, pembeli ada, itu dipanggil majlis akad. Mazhab Syafi'i dia agak rigid di sini, nak memastikan bahawa benda ini betul-betul serah menyerah dalam majlis akad, tak nak ada unsur-unsur penipuan dan sebagainya, barang tak serah, barang lambat serah, barang tak sampai dan sebagainya. Mazhab Syafi'i dah jaga awal benda-benda ni. Maka mesti berlaku penyerahan duit dan barang dalam majlis akad. Maka online mazhab kita tak boleh. Mazhab Hanafi boleh. Maka kita pun pilih akad yang ketiga, tuan-tuan. Apa ni akad ketiga? Ketika kita transfer duit, kita niat aku hebah kepada penjual. Maknanya bayaran itu bukan atas dasar jual beli, tapi atas dasar akad nama dia lah hebah. Maka sah. Penjual ketika dia posting barang, dia niat apa? Dia niat aku hebah barang ini.
Asalnya heboh ni tuan-tuan, percuma, tak boleh minta duit dengan dia. Kalau bagi barang minta duit, itu dipanggil jual beli. Oleh kerana tak boleh jual beli, maka tidak menjadi kesalahan untuk kita salin heboh menheboh. Boleh, sah dalam mazhab kita. Dia panggil salin heboh menheboh. Akan datang kita akan belajar dalam bab riba ini. Akhir sekali, solusi mengelakkan daripada riba hutang. Boleh salin heboh menheboh. Sah. Baik. Itu 3 akad. Ada akad yang keempat, tuan-tuan. Situasi akad yang keempat kita boleh guna juga. Nama dia heboh bisawabih. Situasi yang tertentu. Tetapi basicnya, tuan-tuan, 3 ni dah okey dah. Akad yang ketiga ni, dia meluas sebenarnya. Boleh digunakan di mana-mana. Transfer online ni, kita niat heboh. Heboh ni, tuan-tuan, dia ada 2 lafaz. Pertama, lafaz sarih. Ada lafaz, aku heboh. Yang kedua, lafaz kinayah, aku beri. Ataupun lafaz kinayah yang kedua, niat. Kata ulama, niat tanpa lafaz termasuk kinayah. Kita beri kepada orang, tak ada lafaz tapi ada dalam hati kita niat heboh. Sah. Termasuk apa? Termasuk di dalam lafaz kinayah. Termasuk di dalam kinayah. Baik, itu jual beli. Baik, kita nak bincang pula riba. Kenapa nak kena faham jual beli? Kerana riba, tuan-tuan, dia berlaku 3 jenis riba berlaku di dalam transaksi jual beli. Sebab tu orang yang tak faham makna jual beli, dia akan bela 3 jenis riba dalam jual beli. Riba hutang simple. Riba hutang tu kita akan bincang lah sekali. Riba hutang dia mudah sahaja. Baik. Okey, kita akan baca, tuan-tuan. Malam ni pengenalan dulu, pengenalan riba dulu secara umum. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Muka surat 13, riba. Riba dan hukumnya hukum riba. Riba itu pada lughah maknanya makna riba pada bahasa bertambah. Bertambah. Jadi dia panggil, tuan-tuan, riba ni pada bahasanya dipanggil bertambah ataupun lebih. Ini umum. Di sinilah tempat keliru ataupun hilangnya ilmu syarak hanya tinggal dari sudut bahasa saja. Yang kita nak fokusnya, tuan-tuan, bukan nak faham riba dari sudut bahasa Arab, tidak. Kita nak faham riba dari sudut syarak. Agama. Apabila agama sebut riba, kena faham pada makna agama, bukan pada makna bahasa Arab saja, tidak. Tapi kenapa kita bincang dui, makna? Kerana agama kita ini diturunkan menggunakan bahasa pengatanya adalah Arab. Maka kita kena tahu juga dari sudut Arabnya. Apabila riba ni, orang Arab faham apa dia? Orang Arab faham suatu yang bertambah, suatu yang lebih. Semua riba, asalkan bertambah. Itu di sudut bahasa, bukan di sudut syarak. Tetapi penggunaan bahasa khusus pada syarak apabila sebut riba, dia ada makna yang tersendiri, bukan bertambah secara umum, tidak. Kalau riba ni, tuan-tuan, jari kita ada 5, bertambah 1 jadi riba. Jarimu ni riba ni. Kenapa jari dia bertambah? Jari lebih, riba. Guna air lebih, riba. Kenapa? Apa saja unsur dan benda yang bertambah daripada kadar biasa, itu dinamakan riba pada lughah. Sebab tu orang hari ni dia menghentam riba. Dia dah bertukar habis dah. Maka benarlah kata Nabi, akhir zaman agama tinggal pada nama, yakni pada bahasa. Maksud nama tu pada panggilan Arabnya. Orang sebut riba, orang faham riba itu pada nama saja, pada bahasa saja. Orang sebut salam, tapi orang faham salam pada bahasa saja. Dia tak faham salam pada syarak. Salam itu ada makna pada agama, bukan Assalamualaikum, tidak. Kita sebut salam, Assalamualaikum. Itu kita beri salam, pergi rumah orang beri salam, adabnya. Nak masuk rumah beri salam, adabnya. Tapi dia pun dah tak tahu apa dia salam.
Bagi dia salam ni Assalamualaikum. Itu salam lah. Dah hilang dah syariat akhir zaman. Tu Nabi kata la yabqal Islam illa rasmuh wala yabqa la yabqal Quran illa rasmuh wala yabqal Islam illa ismuh. Tidak tinggal Quran itu kata Nabi melainkan tulisan sahaja. Orang tak baca dah Quran. Orang tak boleh baca. Tengok aja lagi ni. Boleh dapat pahala boleh tengok. Tak ada orang dah nak belajar baca Quran ni. Kalau baca pun ikut nafsu dia, ikut hantam dia. Baca juga ikut dia. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baca ikut dia, ikut nafsu dia, bukan ikut peraturan syarak. Itu tinggal tulisan. Tidak lagi dibaca dengan menurut peraturan Quran. La yabqal Islam illa ismuh, dan tidak tinggal syariat itu melainkan panggilan sahaja. Orang guna Islam, orang guna apa? Orang guna salam, orang guna solat. Solat main bisik je tuan-tuan. Solat bergerak, tak tahu peraturan. Bergerak kiri kanan, pegang janggut, perbetulkan apa nama ni, spek dia. Tanya solat tuan-tuan, angkat spek. Pergerakan tengok. Pergerakan. Dia tak tahu formula pergerakan dalam sembahyang. Protokol sembahyang dia tak tahu. Dia main hadap Tuhan dengan repuh langgar sahaja. Nak masuk istana hamba awal lagi kalau tak tahu peraturan tuan. Nasib baiklah kita hari ni tak ada orang jaga. Kalau ada orang jaga masjid, pandai sembahyang baru boleh masuk masjid ke tidak? Tak boleh. Kemuliaan masjid untuk solat, kalau tak pandai solat balik rumah awal. Nasib baik tidak ada peraturan macam tu. Zaman Sayyidina Umar tegas. Nak sembahyang tak pandai tuan-tuan, dan Umar antara khalifah yang sangat tegas dalam ibadat dan dalam muamalah. Dia berani. Sebab tu zaman dia, kalau orang yang tak pandai perbetulkan saf, dia akan pancung kaki. Perbetul saf dengan pedang. Tu orang takut tu, orang nak belajar. Kita hari ni mudah je. Siapa pun boleh masuk masjid, siapa pun boleh sembahyang masjid. Hak tak pandai pun boleh. Hak tak pandai sembahyang Jumaat pun boleh tuan-tuan. Tok Iman tak rokok, dia hantam rokok awal. Tok Iman tak sempat sujud, dia dah turun sujud. Ini makruh. Perbuatan makruh, melanggar etika mengikut imam. Boleh sembahyang tak erti pun. Itu akhir zaman tuan-tuan. Tapi Sayyidina Umar, apabila dia ke pasar, dia memberi penegasan yang sangat-sangat tegas. Dia mengatakan, la ma'syarat tujar, wahai peniaga dalam pasar aku ini. Jangan berniaga bagi sesiapa yang tidak faqih dan agama. La yabi', jangan kamu menjual beli. Illa man tafaqquh, melainkan sesiapa yang pandai bermuamalah sahaja boleh berniaga dalam pasar aku. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, kalau orang yang tak pandai sistem jual beli, tak pandai muamalah, nescaya mereka akan makan riba ataupun terlibat dengan riba jual beli secara sedar ataupun tidak. Tu Umar tak bagi kepada peniaga yang tak pandai muamalah. Kena khatam kitab muamalah dulu baru boleh berniaga. Baru boleh jual beli. Jawab dia tak makan nasi lemak kita pagi-pagi. Nak kena khatam jual beli dulu. Nak beli macam mana tak pandai. Nasib baik tak hidup pada zaman Umar. Tu antara ketegasan Umar. Dia tak bagi peniaga, usahawan yang tak khatam kitab muamalah, jangan terlibat di dalam sistem jual beli. Terpaksa orang kena belajar dulu baru boleh berniaga. Ni semua tengok orang nak berniaga juga kita pun. Tapi jual beli tak ada. Tinggal berniaga saja. Sebenarnya perniagaan itu adalah satu ibadah. Satu platform untuk kita create pahala. Baik. Riba ni tuan-tuan lebih. Hari ni kan semua riba. Parking lambat bayar, riba. Parking lambat bayar, cah lebih lah. Tuan-tuan, kalau bayar terus, sejam RM2. Denda sebulan pertama 10 dia denda. Lambat bulan kedua, bulan ketiga dia naik 50. Lepas tu dia tak naik lah, sekadar 50 aja. Tu riba tu. Pantan naik, riba tu. Amboi. Sedap juga mengajar macam tu. Riba. Kenapa? Kerana bayar lebih. Asal RM2, denda naik jadi 10. Lambat bayar, tak bayar. Naik 50.
maka itu riba. Kenapa riba? Lebih. Dia nampak lebih aja. Jari dia lebih, tak riba pun. Riba juga jari lebih. Tuan-puan, ramai orang buat riba hari ni. Dia pergi hantam tu, dia ambil di bukan, kita tak ada kolah. Kalau ada kolah dia tak membazir. Sebab tu orang dulu dia buat kolah di masjid nak mengelakkan pembaziran. Paip air ni tuan-puan, ramai orang membazir air lebih, dia guna lebih. Riba tu. Sepatutnya air itu milik orang. Dia makruh guna air lebih di dalam wudu sekira air kita. Ini tengok dalam kitab muamalah. Kalau air milik orang, haram. Jaga-jaga tuan-puan, jangan melakukan haram di masjid. Masuk masjid ni dua benda. Awal-awal dia buat benda haram. Pertama tuan-puan, masuk masjid, benda haram yang dia buat, modal dia jangan ada ilmu. Tu je. Mudah nak buat haram ni. Apa dia buat tuan-puan? Ni kasut orang pakai elok. Kasut kita tu, kasut tuan-puan ni letak elok dua. Dua-dua ni kasut ni. Datang dia kuih apa orang panggil? Bahasa kuih ni. Kuih lah. Dia kaih. Dia kaih kasut kawan dia, terpelantin ke bawah. Dia parking kasut dia. Haram merampas hak orang lain. Kenapa? Kerana masjid ni tuan-puan ataupun surau dia panggil kawasan mubah. Kawasan mubah. Kawasan yang tidak menjadi milik sesiapa. Apabila kawan tu datang awal duduk, ikhtisah bagi dia, bukan milik dia. Itu hak dia. Tak boleh kita nak tolak dia, nak ambil. Ni tempat aku parking ni. Aku duduk sarang 10 tahun dah. Inilah tempat aku duduk menyandar. Jangan siapa ambil. Tiba-tiba datang orang lain awak menyandar tempat tu. Dia tolak. Ni tempat saya. Sila bangkit cari tempat lain. Kau tu tak nak pakai. Dia paksa juga. Haram. Merampas. Itu contoh pertama. Contoh kedua tuan-tuan disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Dalam bab ghasab. Syekh Bakri Shattab sebut apa? Contoh yang praktikal atas masjid, contoh merampas. Di akhirat kelak orang ini akan tuntut di mahkamah Allah Ta'ala, merampas hak dia. Ni Syekh Bakri Shattab sebut dalam kitab I'anatul Talibin. Contoh apa? Kanak-kanak. Kanak-kanak ni tuan-puan, memang dari segi cara penyusunan, sistem penyusunan saf, dia duduk di belakang. Tiba-tiba dia ni datang duduk di depan, contoh. Ini yang Syekh Bakri Shattab sebut. Lalu kita minta dia supaya dia ke belakang, dia tak nak. Maka kita heret dia ataupun kita halau dia ke belakang. Haram termasuk merampas hak dia. Kerana dia dah memayyiz sah sembahyang dia dan dia itu tempat dia. Kalau dia tak nak pergi secara sukarela, tak boleh rampas. Itu tempat dia. Walaupun itu tempat IJK, kerana IJK datang lambat, tak boleh ambil. Kanak-kanak, apatah lagi orang dewasa. Ada berlaku kes orang tuan-puan, kawan saya di Masjid Ampang. Kawan saya ni orang Pomak apa terus dia pergi belakang tak jauh untuk imam. Lalu EJK pun datang, bukan untuk wilan. EJK datang. EJK datang, dia kata ni tempat saya ni, ini tempat EJK. Kawan saya kata, saya datang awal lagi cik. Tak, tempat EJK ni. Sila ke belakang, duduk belakang. Kawan saya tak nak pergi. Dia kata pergi belakang. Kawan saya tak nak bertegah lah. Dia kata takkan nak bertumbuk atas masjid. Dia kata sebab itu hak kita depan. Nak kena berebut depan. Nabi kata kalau siapa tahulah fadilat depan, nasayang sanggup berebut. Sanggup berebut, bertumbuk. Tu kawan saya kata aku tak kalau aku bekah bertumbuklah. Takkan nak bertumbuk atas masjid, dia kata. Memanglah kalau ikutkan fadilat tu sanggup bertumbuk tu, nak pahala lebih tu. Tapi kawan tu EJK ni dia bukan kira fadilat sangat, kira tempat dia. Kerana dia EJK nak kepada keistimewaan duduk belakang. Maka termasuk merampas haram. Walaupun dia EJK malaikat imam, imam tak boleh lah nak rampas tempat dia. Malaikat imam. Walaupun dia EJK, itu bukan milik dia, tak boleh. Milik masjid dan surau tidak menjadi milik sesiapa, tidak boleh booking. Siapa datang awal, hak dia. Dan siapa pun tak boleh merampas. Kalau rampas, maka di akhirat kelak. Kawan saya cakap siap. Kawan pun belajar kitab i'anah. Dia kata nanti siap aku tunggu di akhirat kelak. Siap EJK tu.
Atas dunia pun dah dakwa dia, apatah lagi di akhirat. Tak selesai tuan-tuan. Kalau kanak-kanak dia tak pandai dakwa di dunia, tak perlu dakwa dunia. Di akhirat kelak Allah berikan power kepada kanak-kanak untuk tuntut hak kita dirampas. Jaga. Allah ini di atas dasar keadilan dia akan melaksanakan keadilan seadil-adil yang mungkin. Ini kehebatan Allah Ta'ala. Dia akan melaksanakan keadilan. Sebab tu jangan merampas orang walaupun sedikit. Walaupun selipar berapa inci saja, kita kacau selipar orang. Tapi hak dia datang awal, dia parking tempat tu, selipar dia tu. Kenapa kita datang datang lambat? Kuih kain selipar orang, letak selipar kita. Itu haram yang pertama. Naik pula haram kedua. Tak kisahlah siapa pun, Tok Lebay ke ustaz ke pakai jubah ke pakai serban besar ke, tak kisahlah, yang tu cantik dah serban besar tu. Jubah labuh tu cantik dah, jangan labuh sangat makruh. Tapi tak cantiknya ialah ilmu tidak ada, menyebabkan dia melakukan perkara haram. Apa haram yang kedua tuan-tuan? Naik ambil wuduk pula. Dia buka tuan-tuan air macam duduk di air tempat air terjun. Tuan-tuan, kalau pergi tempat orang ambil wuduk hari ni, bunyi macam kita berada di tempat air terjun. Dia buka. Kadar keperluan sahaja yang kita perlu ambil. Kalau mengambil luar daripada ataupun lebih daripada kadar keperluan, kita mengambil hak orang lain. Maksudnya, kita menggunakan harta orang di luar kadar keperluan kita. Itu dipanggil haram mengambil, membazir air di masjid, ambil wuduk haram. Kenapa? Kerana itu air milik orang, bukan air milik kita. Tapi kalau air milik kita, makruh, dia tak haram. Mandilah berapa, mandi wajib tuan-tuan, mandi wajib setengah jam. Mandi wajib tak sampai setengah jam. 2 minit lengkap cuci bersih dah 2 minit. Ni sampai hantam setengah jam. Lebih. Air siapa? Sendiri. Hantamlah 1 jam pun tak apa. Makruh air sendiri. Macam dia mandilah. Mandi hak tak wajib ni. Mandi hak harus, mandi hak sunat ni. Duduk bilik air dekat sejam. Anak kita lah. Kita tak ada lah macam tu. Bazir tu. Bazir. Tapi air kita makruh. Dia tak jadi haram. Tapi dia bawa makruh juga pergi hantam air orang pun. Air masjid pun makruh tak? Air masjid dan air surau dia haram. Tu tuan-tuan, bahaya sekiranya kita tidak ada ilmu asas muamalah. Baik, tengok pula riba yang kedua. Ini penting, riba yang kedua tu. Riba yang pertama, riba dari sudut bahasa, ini mudah saja, asalkan lebih riba. Tapi itu bukan yang kita nak. Itu dari sudut bahasa Arab saja. Yang kita nak ialah riba menurut syarak. Yang kata riba menurut syarak ni apa? Dan pada syarak maknanya makna riba. Berakad menukar satu barang dengan barang lain. Akad, poin pertama. Poin yang keduanya, tukar barang dengan barang lain. Poin yang ketiga, tukar tadi, barang tadi yang tak sama banyak dalam pandangan syarak. Yang ini tukar barang dengan barang yang tak bersamaan. Tak sama menurut nisbah ataupun timbangan ataupun sukatan syarak. Ataupun, ini riba lain. Sebab tu atau tu. Dia combinekan terus 3 riba. Ataupun ditangguhkan. Ditangguhkan tukar menukar tadi ataupun ditangguhkan penyerahan barang tadi. Ataupun tangguhkan penyerahan barang. Ditangguhkan terimaan keduanya. Yang ini ditangguhkan, dilewatkan penyerahan barang dalam majlis akad. Saya baca dulu tuan-tuan, kemudian saya akan buat kesimpulan 3 riba. Dia agak complicated ni, tapi insya-Allah simple. Nampak saja payah. Ataupun salah satu daripada kedua barang itu. Dia delay, kedua-dua delay, ataupun delay salah satu barang. Dia delay serah barang dalam majlis akad. Kalau barang itu barang yang ada item ribawi. Sebab tu dia payah sikit tuan-tuan, dia kena kenal jenis barang.
Baik, kita tengok dulu. Riba pada syarat ni tuan-puan, dia panggil apa? Poin yang pertama dia panggil aqdun ala iwadin makhsusin ghaira ma'lumin tamathulin fi mi'yar syar'i halatal aqdi. Poin yang pertama, akad. Kena ada akad. Ini antara membezakan praktis riba mazhab kita dengan mazhab orang lain. Kalau tidak ada akad, walaupun bayar lebih, tak jadi riba menurut mazhab kita. Tapi haram mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan oleh syarak. Charge lebih tanpa dibenarkan oleh syarak, tetap haram, tetapi tidak termasuk dalam section riba. Haram mengambil hak orang lain secara zalim tanpa dibenarkan oleh syarak, haram. Tetapi bukan haram dosa besar seperti mana di riba. Kalau tidak ada akad. Sebab tu poin yang pertama, kena ada akad. Aqdun. Akad apa dia? Ni. Aqdun ala iwadin maksusin. Iaitu poin yang keduanya, akad tukar menukar, iaitu jual beli. Ini bukan akad hutang lagi. Hutang tu riba yang keempat. Ni kita nak bincang 3 riba dalam jual beli. Iaitu akad tukar menukar. Yang ni akad jual beli mudah kita. Mudah faham. Tukar menukar. Akad tukar menukar barang apa? Iaitu item ribawi. Ni kita kena-kena tuan-puan. Kena-kena item ribawi. Kerana kalau bukan item ribawi, dia tidak termasuk riba. Walaupun lebih. Dia kena tukar barang dengan barang, dan barang itu mesti item ribawi. Yang pertama ada akad jual beli. Akad jual beli. Kalau tak ada akad, senyap, tak berlaku riba. Yang kedua, poin yang kedua, akad jual beli itu barang apa? Barang ribawi. Dua poin dulu malam ni tuan-tuan. Poin yang ketiga tu barulah masuk riba yang pertama, iaitu akad barang ribawi tak sama, ghaira tamasul. Dia panggil aqdun ala iwadin maksusin ghaira ma'lumin tamathulin fi mi'yari syar'i halatal aqdi. Ini disebut dalam kitab Hasyah Asy-Syarqawi dan juga kitab I'anatul Talibin, ta'rif ini. Sama juga disebut dalam kitab Taqriratus Sadidah, ta'rif yang sama. Item ribawi. Ini kena ingat. Item ribawi tu pun dia ada 3 sahaja ataupun ada 2. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah ta'mun, makanan. Jual beli makanan. Bahaya tuan-puan. Ini saya sebut tuan-puan. Kita duk heboh pasal riba hutang. Tapi tak sedar pun riba dalam makanan. Duk tukar nasi dengan nasi, tukar air dengan air tanpa kita sedar. Itu adalah ribal fadli. Ini kita akan bincang riba tukar menukar. Kalau tukar senyap tu lain lah. Tak ada akad. Holo senyap-senyap. Tak cakap apa pun. Kita holo air kita, kita ambil air dia. Ya. Itu tak berlaku riba lah. Sebab tidak ada akad. Tapi kalau ada akad, ni kita tukarlah. Air saya ni saya tak minat. Saya tak tukarlah. Kita air teh tarik, dia air air Milo. Tukar teh tarik dengan Milo. Itu riba. Pelik tak? Pelik pelik lah, kita dah baru dengar. Baik. Item ribawi pertama ta'mun ataupun mat'umun. Apa dia ta'mun? Makanan dan minuman. Ini yang pertama. Baik, yang ciri makanan pertama ialah makanan asasi. Apa saja makanan asasi? Asasi bagi kita beras, janggut, bijirin, gandum. Pertama. Yang kedua dipanggil makanan, dia panggil apa? Makanan selain bukan asasi, tapi makanan yang bukan untuk mengenyangkan. Orang panggil apa? Macam buah-buahan, dessert tu. Panggil makan apa tu? Support, bukan untuk kenyang. Cuci mulut. Dessert macam mana cuci mulut? Makanan tambahan sahaja, bukan nasi tambah.
Pertama, makanan mengenyangkan, itu dipanggil asasi. Yang kedua, makanan cuci mulut. Bukan untuk mengenyangkan, samalah makan kacang, kuih muih. Bukan untuk kenyang, ini untuk orang panggil pelengkap. Malam-malam kena kuih tiaw, malam-malam pergi hantam juga tu apa namanya roti canai. Bedau roti canai. Dia kata bukan untuk kenyang ustaz, kena 2 pinggan, kenyang. Bukan untuk kenyang, tapi dia hantam sampai kenyang. Untuk kita, itu yang fit body tu. Mau tak fit? Malam roti canai, pagi roti canai, tengah hari lunch 2 pinggan biryani. Hebat-hebat makan. Tu fit badan. Yang ketiga, ciri makanan ni 3 ni tuan. Pertama, makanan asasi, kedua makanan tambahan, yang ketiganya segala ubat-ubatan termasuk makanan. Batu produk tuan tak boleh tukar. Ini orang nak terlibat dalam perniagaan, ramai tim-tim kadang-kadang tanpa sedar tuan, tim-tim yang jual produk ni tuan, dia berlaku riba tanpa dia sedar. Dia kata, ustaz, saya ada stok saya yang saya tak nak guna. Ada tim stoki lain yang nak guna stok. Tak, saya stok lama, dia stok baru. Dia nak guna stok lama, tukar dengan saya. Riba. Walaupun suplemen termasuk makanan, ciri makanan, tak boleh tukar kalau tak ikut kritik peraturan. Nanti kita akan cerita peraturan macam mana tukar jadi riba. Dia ada 3. Mesti jaga 3 peraturan utama untuk tidak terlibat riba. Yang kedua, tuan, item ribawi ada 2 sahaja. Pertama, makanan, 3 ciri makanan. Yang keduanya ialah naqdun ataupun nuqud. Naqdun ataupun plural dia panggil nuqudun. Maka naqdun di sini tuan, jangan silap faham. Orang belajar bahasa Arab apabila sebut naqdun, dia faham fulus. Tidak. Dan mazhab Syafi'i, naqdun ini merujuk kepada emas, perak saja, bukan duit. Kalau duit dia akan sebut fulusun. Naqdun pada terma syarak maksud emas dan perak, bukan duit. Tapi kalau bahasanya naqdun nuqud, dia panggil duit juga. Ini kekeliruan sekira kita tidak mendalami secara talaqi dengan guru. Kalau kita baca secara asas, kita boleh menguasai bahasa Arab, kita banyak vocab tuan, vocabulary kita banyak, kita boleh baca bahasa Arab, tapi kita tak belajar secara syarak, itu bahaya. Dia akan faham secara Arabic saja. Maka bahasa Arab sebut nuqud termasuk semua emas, perak, tembaga, duit kertas. Fulus, duit kertas. Nuqud, duit tembaga. Sedangkan mazhab Syafi'i, naqdun ini merujuk kepada emas, perak sahaja. Dinar, emas. Dirham, perak, sama. Emas ketul, emas fizikal ataupun emas yang dicetak menjadi mata wang dipanggil dinar, perak yang dicetak menjadi mata wang dipanggil dirham, sama. Sebab itu dalam setengah detail tuan dia kata item ribawi ada 3, pertamanya makanan, keduanya emas perak, yang ketiganya dinar dan dirham. Tapi asasnya tuan 2, pertama makanan, kedua emas perak. Sama ada emas perak fizikal ataupun dinar dan dirham. Lain daripada 2 ni tuan, tidak berlaku riba dan jual beli. Bukan riba hutang nanti dulu. Riba dengan sebab pertukaran. Okey, kita tengok masa dah tuan, masa dah habis. Jadi kita sentuh sikit saja. Kita 30 insya 34. 35. Okey, ada baru masuk tuan, boleh lagi seminit 2 lagi. 1 riba dulu. Dia ada 3 riba. Tarikh ni tuan, dia ada 3 riba. Yang disebut aqdun, muawadatin ataupun aqdun, satu akad muawadah ataupun akad pertukaran. Kita sebut apa tadi? Aqdun ala iwadin. Aqdun ala iwadin maqsusin. Maqsusin ghaira ma'lumin tamathul. Itu satu. Jadi riba ni tuan, kita nak tahu dia ada 3 jenis. Pertamanya riba al-fadli, riba dengan sebab lebih, tak sama. Riba yang kedua, riba yadi, riba dengan sebab lambat serah dalam majlis akad. Yang ketiga, riba
dengan sebab menyatakan hutang. Ada item ribawi yang tidak dibenarkan berhutang. Bukan riba hutang, itu lain. Riba barang makanan dengan makanan, dia berhutang, menyebut hutang dalam akad. Itu 3 riba. Pertama dulu tuan malam ni, iaitu ribal fadli. Riba dengan sebab lebih. Apa maksud lebih? Tak sama dari sudut timbangan ataupun sukatan. Ini dipanggil ribal fadli. Nak berlaku riba, dua penilaian kita dua. Pertamanya mesti ada akad, yang keduanya akad apa dia? Akad tukar menukar ataupun jual beli. Jual beli apa? Jual beli barang ataupun item ribawi. Ini dua indikator yang kita kena nilai. Akad, jual beli. Pertama kena ada akad, yang pertama jual beli. Jual beli apa? Detailnya jual beli item ribawi. Okey, macam mana nak jadi riba pertama, riba fadli? Riba fadli ni tuan, iaitu dengan sebab tak sama, tak bersamaan dari sudut sukatan ataupun timbangan ataupun ciri-ciri ataupun spek. Mana contoh dia? Kita ambil contoh tuan. Ini asah dulu tuan, saya bagi malam ni. Akan datang bulan depan kita akan bagi bentuk formula. Dia detail formula, dia ada formula dia. Formula tu memang akan clear lah. Contoh kita ambil tuan, item pertama makanan. Item kedua contoh akan datang. Item kedua emas perak. Macam mana nak beli emas? Sebab tu beli emas tuan tak boleh trade in. Ribal fadli. Tak boleh trade in emas. Trade in emas ribal fadli. Kita akan ajar bagaimana kita akan sharing tuan-tuan solusi untuk mengelakkan ribal fadli. Kalau nak trade in emas, ramai dah orang kita buat riba dengan trade in tuan-tuan, trade in emas. Dia duk biasa trade in emas riba, trade in kereta pun riba juga. Dia hantam semua. Siapa buat trade in kereta? Riba. Mentang-mentang trade in emas riba, implement sama je dia. Main formula tu je, riba semua. Trade in kereta pun riba. Dia tak tahu item ribawi. Kereta tu tak item ribawi. Kereta tu besi, bukan emas. Tak item ribawi. Ya, item ribawi makanan. Apa dia? Contoh, tengok. Kita ambil contoh tuan-tuan beras dengan beras. Pertukaran ni tuan-tuan, ada orang silap faham. Dia ingat item ribawi ada dua. Pertama emas, pertama makanan, yang kedua emas. Maka jual beli duit dengan beras. Dia kata jaga-jaga. Duit dengan beras boleh berlaku riba. Kenapa? Beras item ribawi. Dia keliru di mana tuan-tuan? Ke tempat kekeliruan dia tak faham. Syarat untuk jadi riba mesti sama. Formula saya tak bagi lagi. Minggu akan datang bagi formula. Sebab tu kena faham formula. Nak elak kekeliruan ni tuan-tuan, kena faham formula. Dia ada 3 formula semua, insya-Allah akan datang. Jadi dia kena sama. Sama apa dia? Pembeli dengan penjual kena sama barang, sama item ribawi. Kalau penjual itu beras, mesti pembeli beras. Sebab maksud item ribawi aqdun ala iwadin maqsusin ghaira ma'lumin tamathul. Apa maksud dia? Tukar barang dengan barang. Barang dua itu mesti sama item. Item ribawi kena sama. Beras kena sama dengan beras. Kalau duit, emas sama emas. Perak sama perak. Baru boleh berlaku ribal fadli. Kalau beras dengan gandum, tak berlaku ribal fadli, tapi berlaku 2 riba lagi. Kena jaga juga. Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, dia agak complicated sedikit. Sedikit saja, bukan banyak. Tapi dia pening-pening lah. Kalau riba beras dengan beras, ribal fadli. Beras dengan gandum, riba lain, bukan fadli. Tapi kena jaga syarat lah. Kalau jaga syarat tak jadi riba. Contoh pertama dulu ribal fadli. Ribal fadli apa tuan-tuan? Sebab dia ghaira ma'lumin tamathul. Tak sama timbangan
tak sama, mudahnya kriteria dia kira tak sama ni, dia poin tak sama. Tak sama dari sudut apa? Kriteria dia ialah tak sama dari sudut sukatan. Benda yang sukat ataupun benda yang timbang. Emas ditimbang, bijirin disukat. Tu. Benda sukat kena sukat, benda timbang kena timbang. Ini ikut kadar mana? Kadar yang telah diperuntukkan oleh Nabi di Madinah. Bukan kadar ini. Hari ni beras orang tak suka tuan-puan. Beras orang dah timbang dah. Tapi sebenar beras pada zaman Nabi sampailah kiamat kena sukat. Kalau ketepatan sebenarnya kena tukar bukan timbang. Tapi tak salah lah hari ni kita timbang pakai duit. Tapi kalau timbang beras dengan beras, nak tukar beras dengan beras, beras basmati dengan beras jasmin, tak boleh riba. Kalau nak juga tukar beras sama, beras yang sama, mesti jaga dari sudut timbangan. Kriteria pertama tuan-puan, dia poin pertama ribal fadli tak sama. Kalau sama okey, tak sama dari sudut apa? Pertama sukatan. Yang kedua dari sudut apa? Dari sudut kualiti. Kena sama grade. Kena sama kualiti dia. Tak boleh tak sama. Ini syarat menjaga keadilan. Jaga keadilan dan hak dua-dua ni. Tak boleh tukar benda tak sama. Kalaulah benda yang tak sama itu walaupun sama pada sukatan, tapi kualiti tak sama, Islam jaga. Nak tukar boleh, sama sukatan, sama kualiti. Jadi sama grade. Itu cara dia. Mana contoh dia? Kita ambil contoh beras tuan-tuan. Beras ini penjual dia ada beras basmati 10 atau panggil secupak. Hari ni 10 kg. Asal dia kena sukat. Beras ni bijirin kena sukat. Ini Nabi telah menetapkan. Dia panggil cara sukatan mengikut mi'yaris syar'i. Sebab tu di belakang takrif dia tuan-tuan. Takrif di belakang ulama sebut fi mi'yaris syar'i, pada sukatan syarak, bukan sukatan masa kita. Kalau sukatan semasa diubah, bijirin telah ditimbang, tidak lagi disukat cupak mengikut cupak dan sebagainya, tidak lagi disukat. Tetapi syarak, timbangan syarak, bijirin kena sukat. Jadi contoh tuan-puan, beras basmati nak satu cupak. Pembeli pula dia nak tukar dengan beras lain, bukan basmati. Contoh saja, contohlah beras Faizal, contoh saja. Satu cupak juga, tetapi grade berbeza. Jawab dia, riba. Kalaulah satu cupak basmati, satu cupak setengah basmati, ditukar dua ini, juga riba. Kenapa? Kerana tak sama. Iaitu lebih, atau riba tu lebih, berlebihan antara perdua item yang ditukar ini. Item yang sama, iaitu dua-dua ada item ribawi, tukar pula tak sama. Tak sama apa? Tak sama ada sukatan ataupun grade ataupun kualiti. Contoh dia, pertama tak sama dari sudut sukatan. Beras penjual basmati, beras pembeli pun basmati, tapi pembeli nak tukar dengan secupak setengah. Kenapa nak tukar beras yang sama? Ada kepentingan dia nak tukar tu. Macam kita lah. Kereta sama. Antik sama antik. Kenapa nak tukar? Cantik kereta Baroy. Dia punya saga dia payah nak cari tu. Brand dia ni payah nak cari. Dah berlalu dah. Saya ni pula saga juga tapi baru. Sama tak? Sama. Nak tukar? Ya. Boleh tak tukar kereta yang sama? Tak boleh Ustaz. Riba. Hatan semua riba. Kereta riba apa? Besi. Bukan item ribawi. Boleh tukar. Tukar ni orang panggil jual beli lah. Aqdun mu'awadatin, aqdun muqabalatin, akad tukar menukar, itulah jual beli. Tak nak panggil tukar, panggil jual beli. Tak nak panggil jual beli, panggil tukar. Tak nak panggil tukar, panggil jual beli. Itulah lah. 2 kali 5, 5 kali 2. 2 kali 5, 5 kali 2. Itu je. Orang ini tukar menukar, tak jual. Tukar. Pelik. Dia tak jual, nak tukar. Kita tukar dua barang, saya tak nak jual. Tapi kita tukar. Sama suka. Suka sama suka. Suka sama suka, itulah orang panggil jual beli. Nabi kata, innamal bai' antaradin. Hanya senya jual beli ini, tukar menukar barang. Antaradin, yang dipersetujui bersama. Yang ini tukar menukar barang, suka sama suka, tu panggil jual beli.
Oh, lama sangat tinggal Sharon, tuan sampai tak kena jual beli. Duk sangka jual beli tu lain, tukar menukar tu lain. Orang kita tuan jual beli ni kena bayar duit baru jual beli. Tukar kuih dengan buah, tukar kuih dengan buah tak jual beli. Tukar kuih dengan buah tak jual beli. Tukar telur dengan kuih tak jual beli. Itu sistem barter. Dia tak tahu nak apa barter. Jual beli itu ialah barter tu lah. Bukan barter pakai tu. Jual beli. Makna muawadah ini ialah pertukaran. Barang dengan barang. Bukan pertukaran barang dengan duit saja. Asalkan harta tukar dengan harta, orang panggil jual beli. Maka jaga-jaga. Itu contoh pertama. Contoh kedua, tuan-puan. Kita pergi restoran, contoh terakhir. Beras dah habis. Kita pergi restoran, tuan-puan. Banyak berlaku riba fadli di restoran ialah kita order nasi. Nasi apa kita order? Kita order nasi USA. Nasi goreng semua tak ada lokal, tuan-puan. USA, China, Jepun tak ada lagi. Korea ada dah, nasi goreng Korea. Tuan-puan tak pernah makan lagi nasi goreng Korea. Orang kita ni bunyi foreigner, bunyi orang, bunyi tempat luar, bunyi orang luar. Masya Allah, hebat dia. Muka-muka foreigner ni laku ni. Orang kita dia laku, muka Melayu tak laku. Nasi goreng Korea, nasi goreng China, nasi goreng USA, nasi goreng kampung. Nasi baik nasi goreng kampung ada. Ada juga item lokal punya ni. USA sampai. Kawan kita pula dia order nasi goreng kampung, sampai nasi goreng lain. Sampai nasi goreng apa? Sampai nasi goreng kerabu. Cik Mi tak pernah makan nasi kerabu. Nak makan kena belanja. Nasi goreng kerabu. Ini pun bukan tempat kita. Dia asal brand menu ni daripada petani. Nasi goreng kerabu. Popular. Nasi goreng kerabu. Dia kata saya tak makan nasi goreng kerabu, pelik lah, macam-macam ada. Order nasi goreng lain sampai nasi goreng lain. Saya order Pattaya sampai kerabu, contoh je. Lalu saya kata, saya USA, order cantik sampai USA. Tapi saya minat kerabu, kerabu pun saya boleh jalan. Abang Roy kata, saya USA boleh Ustaz. Kita tukar dua. Tukar. Maka saya tukarlah USA saya, tukar dengan apa? Tukar dengan nasi kerabu. Itulah dia panggil jual beli. Dia panggil muawadatin. Dia panggil apa? Malin bimalin. Mal bimal. Tukar dengan. Apabila ada dengan, ba' li ta'wid, ba' untuk tukar. Saya tukar nasi goreng USA dengan nasi goreng kerabu. Maka jadi ribal fadli. Nah, Allah Ta'ala melarang pertukaran yang ada item yang sama. Kenapa larangan ini? Yang menjadi haram, dosa besar? Karena tak sama. Ghairat apa nama ni, maklumin ghairat tamasun. Kerana tak sama dari sudut sukatan dan dari sudut kualiti. Dan tumpuan auto mudah, kita tak perlu suka. Kalau benda yang diproses daripada api, tumpuan, benda ini kata ulama tetap tidak akan sama. Tak boleh awal lagi tukar. Walaupun timbang tak boleh. Walaupun suka tak boleh. Nasi telah disuka. Apabila dah diproses dengan api, dia tak akan sama. Kadar dia tak sama. Kadar timbangan dia tak sama. Kadar kualiti dia tak sama. Ini kehalusan dan kecermatan Islam. Nak jaga keadilan. Tak boleh tukar. Tapi ada solusi dia. Bagaimana cara? Saling hebah menhebah. Tak berlaku riba? Boleh. Baroy tak makan, hebah kat saya. Hebah. Saya pula hebah kat Abang Roy? Boleh. Saling hebah menhebah. Itu cara dan alternatif untuk mengelak riba. Sama juga dengan air. Jangan tukar. Air kena hebah menhebah. Hebah dekat saya hebah dekat Abang Roy. Itulah dia cara untuk mengelak daripada riba. Baik, itulah dua contoh. InsyaAllah bulan depan kita akan kita akan bincang makna sekali lagi tumpan, dan juga kita akan bagi dalam bentuk formula untuk mudah tumpan faham. Sebab apa? Sebab item ribawi ini dia ada formula dia. Ada formula yang sama item untuk kita nilai. Ada sudut praktisnya itu ribal fadli. Ada dua riba lagi kita akan bincang. Dua riba itu ada dua dan berada dalam formula yang kedua. Secara umumnya ada dua formula untuk kita faham. Wallahu a'lam. Jadi riba tiga ni tumpan, dia tak berlaku, dia tak familiar.
Dia berlaku tapi tak familiar. Kita banyak dalam minda kita ni lah ribal qardi, riba hutang. Beli kereta lebih interest, riba. Beli rumah tumpuan interest, riba. Interest berapa? 3%. Interest berapa? 2%. Interest berapa? 1%. Maka interest itu boleh berlaku riba dan juga tak berlaku riba. Dalam mazhab Syafi'i interest itu ada yang tak berlaku riba tapi haram. Profit tak berlaku, bukan riba. Itu kita akan belajar. Walaupun orang kata sama saja, ambil yang produk Islamic, produk yang ditawarkan oleh bank Islam, ada Islamic produk ditawarkan oleh bank dan sebagainya, banyak sistem perbankan Islam yang ada dalam pasaran kita menawarkan Islamic produk. Tapi sama persen dia. Kita duk tengok dari segi persen aja. Bahkan kadang-kadang topan bank Islam lebih tinggi lagi kadar profit yang telah kita kena bayar. Dia tak faham. Sebenarnya tak riba, batu nama pun dia tak panggil interest. Itu keuntungan, profit itu keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Dia ada akad dia, insya-Allah kita akan belajar akan datang. Tapi itu tajuk yang terakhir lah. Cuma saya nak bagikan bayangan pada tuan-tuan. Dalam minda kita 3 riba ni tak tahu nak tanya soalan. Riba fadli, riba yadi, riba nasab dalam jual beli ni biasanya kita jarang nampak. Yang kita duk nampak apa? Riba hutang. Topik yang terakhir. Dia ada 4 riba. Riba yang keempat yang kita akan belajar akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.